keistimewaan tersendiri. Ya, dia adalah masjid yang dibina di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, ya, dan kemudiannya diwarisi kepada nabi-nabi sehingga kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita pada hari ini. Cumanya penguasaannya tu sering bertukar. Jadi kita kena faham tuan-tuan, ada di zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masjid Al-Aqsa ini tuan-tuan sering bertukar. Ya. Tak boleh. Saya minta siapa pandai tuan-tuan ya untuk nak keluar. Ada siapa yang pandai sikit. Pasal pakai iPad ni susah. Nak buka keluar. Ada siapa yang pandai? Ya, ni pasal dia pakai wireless tuan-tuan. Ada siapa yang pandai? Tak tolong sekejap. Tak apa, saya cerita dulu tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, Masjid Al-Aqsa ini ya, dia menjadi macam benchmark. Ya. Siapa yang dapat dia, makna dia adalah merupakan kuasa dunia, menguasai dunia. Ya. Dan ada kalanya dia dikuasai oleh oleh umat Islam. Siapa dia umat Islam itu? Iaitu para nabi sebelum ini, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf. Semuanya mereka berada di Baitul Maqdis tuan-tuan. Lagi tuan-tuan, Nabi Yusuf anak keturunan dia nama Nabi Musa, usaha nak masuk ke Palestin. Ya, kemudian mari pula zaman Talut dan Jalut. Ya. Yang mana tentera daripada Talut itu nama dia Daud alaihi salam, Nabi Allah Daud, ya. Kemudiannya dia angkat Nabi Allah Daud itu jadi pemimpin di Baitul Maqdis. Dan Nabi Daud ada anak pula nama dia Nabi Sulaiman yang mula-mula bina Baitul Maqdis tuan-tuan. Jadi tuan-tuan nak cerita tuan-tuan, ini dia susul jalur para nabi dahulu, merekanya menguasai Baitul Maqdis. Nabi-nabi ni tuan-tuan agama apa tuan-tuan? Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Zakaria, Nabi Isa. Ini agama apa tuan-tuan? Islam. Macam mana kata boleh tahu kita tentang Islam tuan-tuan? Sebab Al-Quran cerita. Ya, Al-Quran cerita, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima." Tidaklah Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi ataupun Nasrani, tetapi dia beragama Islam. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dia duduk di Madinah tuan-tuan, tapi mari buat Isra' Mi'raj yang di mana? Di Baitul Maqdis. Sebab apa Baitul Maqdis? Sebab di situ adalah warisan para nabi. Sebab itu Nabi mari belaka, kemudian semayang di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad jadi imam. Sebab apa tuan-tuan? Seolah-olah ni nak pasting button. Button kami jadi nabi dah habis, engkau pula wahai Nabi Muhammad jadi nabi pula. Tuan-tuan. Jadi nak cerita tuan-tuan bahawa bumi Palestin ini silih berganti. Ada kalanya dikuasai oleh umat Islam dan ada kalanya dikuasai oleh orang bukan Islam. Babylon pernah menguasainya, Farainah pernah menguasainya tuan-tuan. Ya, kemudian mari pembesar-pembesar, ya, Babylon, Rom Byzantine pernah menguasai Baitul Maqdis. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, Baitul Maqdis ataupun Palestin ini berada di bawah Rom Byzantine. Rom ni asalnya Itali tuan-tuan. Dia menguasai kawasan Syam, kemudian dia menjajah kawasan Syam ni. Jadi tuan-tuan, Nabi Muhammad usaha untuk bebaskannya. Cerita pembebasan Baitul Maqdis ni bukan cerita kita pada hari ni tuan-tuan, cerita zaman Nabi ni. Zaman Nabi lagi dah usaha untuk bebaskan Baitul Maqdis tuan-tuan. Tuan-tuan, Nabi belum berjaya, kemudian disambung oleh Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar pula wafat tuan-tuan, belum berjaya lagi. Zaman Sayyidina Umar baru berjaya untuk dapatkan Baitul Maqdis. Siapa yang dapat Baitul Maqdis, maka dia kuasa dunia.
Ini bertepatan dengan hadis Nabi SAW. Rasulullah kata, "Idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum." Kalaulah orang yang berada di negeri Syam ini, termasuk Baitul Maqdis ini, rosak, maka kamu semua tak ada guna. Fala khaira fikum, kamu tak ada kebaikan bagi kamu. Mana dia apa tuan-tuan? Kalau di sini boleh Islam berkembang, Islamnya menguasai, maka ada kebaikan bagi kamu. Tuan-tuan, jadi benchmarknya kepada kemajuan, ketinggian Islam ataupun Islam berada di bawah, benchmarknya pada Baitul Maqdis, tuan-tuan. Boleh tak? Tak boleh. Ya. Okey tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kata Rasulullah, kalau sekiranya negeri Syam ini, Baitul Maqdis ini rosak, maka rosaklah kamu semua. Tapi kalau dia baik, maka baiklah kamu, tuan. Baiklah kamu semua. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita lihat, ianya silih berganti. Kalau sekiranya dianya berada di bawah umat Islam, maka umat Islamlah yang menguasainya. Umat Islamlah yang dapat menguasai dunia ini, tuan-tuan. Di zaman Umar Al-Khattab, ketika itu tuan-tuan, yang menguasai dunianya ialah Islam. Satu Islam pernah memerintah 3/4 dunia satu ketika dahulu, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, sebab itulah kita lihat pada hari ini musuh Islam yang bernama Zionis Israel berusaha untuk mendapatkan Baitul Maqdis ini. Sebab dia nak pegang kuasa dunia. Dia nak pegang kuasa dunia, tuan-tuan. Sikit saya ceritakan perihal tentang Yahudi ataupun Israel, tuan-tuan. Yahudi ini asalnya mereka ini disebut dalam Al-Quran sebagai Bani Israel. Bani Israel. Kita pun selalu baca ayat Al-Quran, Ya Bani Israel uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Hei Bani Israel, ingatlah nikmat yang Allah bagi banyak pada kamu. Bani Israel ini, tuan-tuan, mereka ini dapat utusan ataupun dapat Nabi. Ramai di kalangan Nabi-Nabinya di kalangan Bani Israel. Tuan-tuan, ya. Jadi ramai Nabi-Nabinya di kalangan Bani Israel. Asalnya mereka Islam, asalnya mereka tunduk patuh kepada Allah. Tapi bila Nabi itu mati, tuan-tuan, ketika itu, tuan-tuan, mereka lari dari ataupun menyelewengkan ajaran para Nabi, ajaran para Nabi. Tak boleh ambil filem boleh okey. Jadi tuan-tuan, mereka lari daripada ajaran para Nabi, tuan-tuan. Saya tak boleh guna skrip ni lah. Tak apalah. Jadi tuan-tuan, mereka sering bertukar-tukar. Jadi mana dia, bila mana Bani Israel, tuan-tuan, Nabi mereka wafat, mereka pun mula menyelewengkan kitab, lari daripada ajaran yang sebenarnya. Ini yang Al-Quran cerita bahawa sebahagian Bani Israel ini mereka suka ikut hawa nafsu, yang akhirnya mereka sesat sikit demi sikit. Dulu asalnya kitab nama dia Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa AS. Hari ini Taurat dah tak ada, tuan-tuan. Dia buat kitab baru, nama dia Talmud. Talmud ni apa dia? Talmud ni kitab Yahudi pada hari ini. Mereka berpegang kepada kitab ni, tuan-tuan. Talmud kata apa? Talmud kata semua manusia ini adalah
semua manusia yang ada hidup hari ini tuan-tuan adalah binatang. Kami Yahudi Sya'bul Mukhtar, iaitu bangsa pilihan Tuhan. Ya, sebab itu dia selewengkan daripada ajaran Islam tuan-tuan, ya. Kita orang Islam, kita nak tahu Islam tak Islam ni akidah, kan, iman. Ya, siapa yang mengucap kalimah la ilaha illallah, dia beriman. Tapi Yahudi tak, Yahudi mak dia Yahudi, maka dia Yahudi lah. Walaupun perangai dia macam syaitan pun Yahudi. Tuan-tuan, itu dia perbezaan. Jadi mereka berpegang pada kitab Talmud, yang mana Talmud itu menyeleweng daripada ajaran yang benar tuan-tuan. Ya, dia tak percaya Nabi Isa, dia tak percaya Nabi Muhammad. Sedangkan ajaran Nabi Muhammad ini adalah ajaran yang asal. Ajaran yang asal tuan-tuan. Sebab Al-Quran itu diturunkan dan Allah janji untuk memelihara Al-Quran sampai akhir zaman. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang turunkan Al-Quran, kami yang akan jaga dia sampai hari akhirat, hari kiamat. Tuan-tuan, ya. Tapi tuan-tuan, jadi Yahudi ni tuan-tuan, ya. Ini saudara saya nak cerita tadi tuan-tuan, ini dia di antara beberapa barakahnya bumi Palestin tuan-tuan, kerana buminya subur. Ya, barakah. Ya, tuan-tuan tengok. Ni apa dia, buah kurma dah besar tak tuan-tuan. Ni nama dia kurma mejul, ya. Bumi Palestin itu bumi yang barakah. Sebab tu Al-Quran menceritakan, ya, keberkatan. Barakna haulahu. Berkat dalam Al-Quran cerita barakna ni semua cerita tentang Palestin. Ya. Tuan-tuan tengok buah temikai dia. Macam buah temikai kita tak tuan-tuan? Samalah buah temikai kan. Tapi temikai dia 30 kilo tuan-tuan. Besarnya tuan-tuan, ya. Ni anggur dia ada 30 jenis anggur. Ini dia katakan datang daripada bumi yang dia berkati tuan-tuan, ya. Baik. Kemudian tuan-tuan saya nak cerita tuan-tuan, Israel yang kata tadi tuan-tuan, yang kata Yahudi tuan-tuan, ya. Mereka ni asalnya bangsa yang berpecah-pecah. Asalnya duduk mata dunia. Dia nak kuat macam mana? Dia usaha untuk bersatu. Ya. Seorang tokoh Yahudi nama dia Theodor Herzl. Tuan-tuan, nama dia apa tuan-tuan? Theodor Herzl. Ya. Allahu Akbar. Dia kecil lah kita apa. Mana dia Theodor Herzl tak nampak sini. Ni gambar muka dia yang berjanggut besar tuan. Theodor Herzl tuan-tuan, dia di antara pemikir macam mana nak bagi Yahudi ni kuat, kena bersatu. Jadi dia kumpulkan Yahudi ni. Mula-mula asalnya nak kumpulnya di Uganda. Sebab kemungkinan Uganda kerajaannya pro-Zionis, pro-Yahudi. Ya, tak berjaya. Kemudian tukar pula pergi ke Argentina, tak berjaya tuan-tuan. Kemudian tukar pula pergi ke mana tuan-tuan? Ada negeri lagi. Ya. Akhir sekali mereka bersepakat untuk tubuhkan sebuah negara untuk menjadi penyatuan Yahudi di mana? Di Palestin. Ya, bila tuan-tuan? Tahun 1887. Mana dia tuan-tuan? Ya, 1887 tuan-tuan. Ni dikatakan mereka akan buat negara Yahudi. Daripada mana? Daripada Nil hingga ke Furat. Ini dipanggil Israel Raya. Israel Raya ataupun Greatest Israel ataupun Israel Kubra kalau bahasa Arab. Mereka nak buat negara Israel tuan-tuan. Ya. Sebab itu hari ini tuan-tuan kita lihat Zionis dia tak akan puas. Dia dapat sikit dia nak lagi. Dapat sikit dia nak lagi tuan-tuan. Ini dia tuan-tuan, ya. Okey, sebab akidah dia tuan-tuan, kepercayaan dia sampai hari ini siapa dia tuan-tuan? Ni Perdana Menteri Israel, ya. Dia bercakap, kami akan kuasai ini daripada Nil hingga Furat. Tuan-tuan. Dia masih beriman sampai sekarang tuan-tuan, ya. Dia nak kuasai dengan ketamakan mereka nak kuasai kawasan ini tuan-tuan. Ya. Okey. Sebab itu bendera Israel dia ada dua alamak hilang dah.
Dia ada dua line biru. Ya. Dua line biru tuan-tuan. Apa dia? Iaitu dua sungai, antara sungai Furat dan sungai Nil. Dia nak buat Israel Raya. Ini ketamakan mereka tuan-tuan. Siapa punya idea ni? Nama dia teori Herzl. Teori Herzl tuan-tuan, yang berjanggut ni tuan-tuan ya, dia kumpulkan apa nama pengemuka Yahudi. Kebetulan ketika itu Yahudi ada kekuatannya, antaranya Rothschild, orang yang punya duit. Duit ni dia yang cetak, banyak mana pun dia cetak tuan-tuan, Rothschild ni. Mula-mula Rothschild tak setuju. 2 tahun dia pujuk untuk bersama agendanya menubuhkan sebuah negara Yahudi tuan-tuan. Itu tuan-tuan, bendera Israel itu ada dua line warna biru tuan-tuan. Ya, itu menunjukkan dua sungai antara Nil dan Furat. Ya. Kata Syekh Dr. Salah Al-Khalidi, seorang ahli tafsir, dia kata sebenarnya sungai Nil dan Furat ni adalah tanah Islam. Dia kata sungai Nil dan Furat adalah dua sungai Islam dan bukannya sungai Yahudi, dan tanah di antara kedua sungai tersebut adalah tanah umat Islam yang penuh dengan keimanan, keberkatan, kesucian, bukannya tanah palsu yang dijanjikan oleh Yahudi. Tak ada kaitan dengan Yahudi pun, kan? Ini kata Dr. Salah Khalidi tuan-tuan. Ya. Sedangkan Yahudi, kerana kesesatan mereka, Allah laknat mereka. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israel. Dilaknat orang-orang kafir di kalangan Bani Israel ada lisanun Daud, melalui lidah Daud dan Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, kerana mereka ini menderhaka dan selalu menceroboh. Jadi Quran cerita awal lagi lah. Mereka ini penderhaka, penyeleweng. Sebab itu Allah laknat orang-orang Yahudi ini. Jangan bagi muka, ya. Itu dia tuan-tuan. Jadi ni agenda besar Yahudi, mereka nak tubuhkan Judish State ataupun negara Yahudi. Ini buku ni dibuat oleh teori Herzl. Ya, dia ni seorang peguam, jadi wartawan, ya, yang asalnya cuba nak kumpulkan kekuatan Yahudi, merancang untuk menubuhkan sebuah negara Yahudi tuan-tuan. Ya, mereka cuba usahakan dapatkan kerja. Ini tuan-tuan persidangan Zionis pertama antarabangsa pada 29 hingga 31 Ogos 1997, iaitu di Switzerland. Ya. Plan dia ialah untuk menubuhkan negara, supaya orang Yahudi balik ke Palestin untuk tubuhkan negara Yahudi. Dan gerakan ini nama dia Zionis. Zionis ni nama apa tuan-tuan? Orang yang membawa Yahudi yang balik ke Bukit Zion. Bukit Zion tu bukit Baitul Maqdis tu, ya. Dan mereka inilah nama dia Zionis. Mereka nama dia Zionis, ya. Sebab itu Zionis ni bukan di kalangan orang Yahudi je. Orang Kristian pun ada Christian Zionis tuan-tuan. Tuan-tuan pergi gereja tengok, ya, ada the Christian Zionis. Mana Kristian juga ada juga ajaran dia nak balik ke bumi Bukit Baitul Maqdis. Dia pun nak juga Baitul Maqdis tuan-tuan. Ya. Baik tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bertolak dari sinilah, ya, maka perancangan Yahudi bermula satu persatu. Ya. Jadi, dan teori Herzl ni tuan-tuan, yang berjanggut ni tuan-tuan, dia pernah jumpa Sultan Abdul Hamid, iaitu khalifah Islam yang terakhir, ya. Minta kepada Sultan Abdul Hamid, sebab ketika itu yang menguasai Baitul Maqdis Palestin adalah Osmaniyah. Dia minta kepada kerajaan Osmaniyah, minta sebidang tanah kepada orang Yahudi untuk duduk di Palestin. Kata apa? Kata Sultan Abdul Hamid, dia kata ini bukan tanah aku, ini tanah umat aku, tanah umat Islam. Mereka dapatnya melalui darah. Aku tak boleh bagi saja kepada kamu. Balik. Kata siapa? Kata Sultan Abdul Hamid. Ya. Itu dia Herzl punya bersungguh dia untuk dapatkan tanah di Baitul Maqdis tuan-tuan. Bila Sultan Abdul Hamid menjadi penghalang kepada kewujudan negara Yahudi, maka mereka usaha macam mana nak jatuhkan khilafah Osmaniyah. Jadi antara
dalang-dalang yang menjatuhkan khilafah Osmaniyah ialah Yahudi sendiri. Ya, mereka menjadi dalang percaturan peperangan dunia pertama. Ya, siapa belakang tuan yang mencaturkannya ialah orang-orang Yahudi. Sebab itu kerajaan Osmaniyah seolah macam terjerat, akhirnya dia berhutang banyak kepada bank. Ya, selepas tuan-tuan, sebelum jatuhnya kerajaan Osmaniyah, ya, jajahan-jajahan Osmaniyah ini diambil alih oleh siapa? Oleh British. Ketika itu British punya kuasa besar, dia ambil. Berlakunya perjanjian Spy-Court dia panggil, ya, iaitu antara British dan Perancis mengambil kembali tanah-tanah jajahan Osmaniyah. Dulu tuan-tuan mana ada siapa nak pergi sukat kan tanah-tanah, dia pakai kayu roll tuan-tuan, dia pakai pembaris je, garis, ni bahagian kau Perancis ambil, ini bahagian British ambil. Sebab tu sepadan dengan Arab ni sama tuan-tuan, ya. Dia pakai pembaris je, ni ambil kau, mana ada tanah sungai ke, tak ada. Nak cerita tuan-tuan mereka faraid sama mereka. Jadi tuan-tuan, bila British dah ambil, maka kerajaan British ketika itu, menteri luarnya bernama Balfour. Apa nama tuan-tuan saya ni? Ya, nama Balfour. Dia telah pun memberi izin kepada Yahudi seluruh dunia untuk datang ke Palestin. Ini deklarasi dia. Dia membenarkan semua Yahudi yang mana duduk di mata dunia ni mari ke Palestin. Maka bermulalah perpindahan Jews daripada Rusia, daripada Eropah tuan-tuan, yang berkapal-kapal datang ke Palestin. Tuan-tuan, ya. Jadi tuan-tuan, bermulalah British menguasai Palestin, dan ketika itu tuan-tuan bangun beberapa ketika itu orang negeri Arab tuan-tuan. Arab ni dia ada satu kelebihan dia semangat jihad dia kuat. Bila orang masuk jajah tak kawasan tuan-tuan, dia bertindak. Ya, dan ketika itu tuan-tuan, ramai para alim ulama yang telah pun bertegas untuk menghalau British keluar daripada Palestin. Antaranya Syekh Izzuddin Al-Qassam. Syekh Izzuddin Al-Qassam. Syekh Izzuddin Al-Qassam ni orang Syria. Pasal apa dia sibuk ke Palestin? Dulu Syria Palestin ni satu negeri. Nama dia bumi Syam tuan-tuan. Nama dia negeri Syam tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, dia usaha untuk menyelamatkan Palestin. Sebab itu nama Izzuddin Al-Qassam tu sampai hari ini, ya, mereka menggunakan nama dia untuk memberi semangat, roh semangat tuan-tuan. Itu yang nama dia Tentera Al-Qassam tu, namanya Syekh Izzuddin Al-Qassam. Brigade Al-Qassam datang daripada nama Syekh Izzuddin Al-Qassam tuan-tuan. Semangat dia, tahun 20-an lagi dia dah menentang British ketika itu tuan-tuan, ya. Okey, tahun 1948 bila British dah stabil dan orang Yahudi pun dah ramai dah masuk ke Palestin, ketika itulah mereka menubuhkan negara Israel. 1948, dari 1917 sampai 1948 maka tertubuhnya negara Israel. Tuan-tuan, ya. Jadi tuan-tuan, bermulalah pada hari ini satu persatu daripada 1917. Nampak, ya, 1917 hijau banyak tu, mana dia Islam menguasai. 1948 sikit-sikit tuan-tuan, sampailah hari ni tuan-tuan. Ni tak apa nampak hijau dia dah lompong warna putih. Ya, mana dia kata sikit-sikit tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan, kalau kita sebut Palestin, dia ada 3 bahagian. Pertama, Palestin yang warna biru tu tuan-tuan, itu adalah nama dia jajahan negara Palestin. Dia panggil istilahnya negara yang telah dijajah pada tahun 1948. Yang warna biru tuan-tuan. Sebelah kiri tuan-tuan yang halus tu, yang hijau, itu nama dia Gaza. Gaza ini orang Yahudi tak boleh masuk sebab dia dikuasai oleh the Palestinian Authority. Ya. Jadi kuasanya adalah kuasa Palestin. Di sini dah adanya Hamas tuan-tuan, di Gaza.
Yang sebelah hijau, sebelah kiri, sebelah kanan tuan-tuan tu, itu adalah tebing barat nama dia. Asalnya negara Palestine Authority, tapi dah menjadi mereka mengambil Israel juga sebagai pengaman mereka. Dia ambil musuh sebagai orang jaga dia atas dasar-dasar security, maka dia mengambil Israel penjaga dia, tuan-tuan. Ya, baik. Okey tuan-tuan, di kereta Yahudi. Okey, baik. Sebelum ini tuan-tuan, bila mana Israel menguasai Palestin, ya, menguasai Masjid Al-Aqsa, seluruh negara Arab bangun lawan Israel. Tetapi lama-lama tuan-tuan, ya, Israel dah tukar strategi dia. Macam mana dia nak melembutkan ataupun dia nak bagi dengan negara Arab ni lawan dia, tuan-tuan. Antaranya mereka dia buat satu kaedah nama dia normalisasi. Ya, kena berpakat dengan Israel demi ekonomi, demi tuan-tuan. Jadi bermulalah ya, ini Saudi pada hari ini, tuan-tuan. Tak keluar juga. Ya, hari ini tuan-tuan, Saudi pun dah mula nak berbaik-baik dengan Yahudi, dengan Israel. Sebab apa? Berlakunya normalisasi sikit demi sikit, tuan-tuan. Tuan-tuan, tetapi tuan-tuan kena lihat, Yahudi dengan orang Palestin tak pernah bagi muka. Tak pernah bagi muka. Ya, satu bab, serangan demi serangan. Baru Ramadan yang lepas dia menyerang Baitul Maqdis, Israel, tuan-tuan. Walaupun dia minta orang Arab normalisasi dengan dia, tuan-tuan, tetapi tuan-tuan, dia tetap tidak memberi ruang kepada rakyat Palestin, tuan-tuan. Ya. Ya. Ini tuan-tuan. Okey. Jadi tuan-tuan, kita lihat, ya, ini peristiwa Nakbah ataupun peristiwa malapetaka bagi orang Palestin 1948. Mereka apabila Yahudi menceroboh negara mereka, dan sebahagian orang-orang Palestin terpaksa keluar daripada Palestin. Yang itu menjadi pelarian. Hari ini rakyat Palestin ada lebih kurang 9 juta orang. 4 juta berada di luar Palestin. 5 juta saja yang berada dalam Palestin, tuan-tuan. Ya, yang jadi pelarian di Syria, yang jadi pelarian di Jordan, yang jadi pelarian di Lebanon, tuan-tuan, di Mesir. Mereka menjadi pelarian, tuan-tuan. Ya. Sebab apa? Sebab mereka dihalau, diusir daripada negara mereka sendiri, tuan-tuan. Ya. Sebab itu yang ditunjuk kunci ni, sebab apa, tuan-tuan? Kunci ni menambangkan bahawa mereka masih mengingati rumah mereka yang berada di Palestin. Ya. Jadi tuan-tuan, mana dia, tengok tuan-tuan, yang perempuan ni mudah tua kan. Mana dia masa dia muda-muda, mungkin masa dia anak-anak lagi, dia dihalau keluar. Dan tapi dia masih ingat kunci rumah dia yang masih dipegang, disimpan, tuan-tuan. Ya, ini lambang kepada mereka bahawa mereka akan balik ke Palestin. Jadi keazaman, tuan-tuan, tak akan luput. Ya, mereka mengajar anak-anaknya untuk ingat bahawa kita masih menguasai Palestin, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan, saya nak cerita sikit, tuan-tuan, tentang Hamas. Ya, Hamas ni mari ikut pada, tuan-tuan. Hamas ni adalah cabang daripada Ikhwan Muslimin di Mesir. Ya, dia mentarbiah anak-anak Palestin yang pernah belajar di Mesir. Antaranya yang menjadi pengasasnya ialah Syekh Ahmad Yasin. Syekh Ahmad Yasin ni, tuan-tuan, dia ni kaki dia tempang. Ya, kerja dia di peringkat mula, tuan-tuan, dia hanya mentarbiah anak-anak di Palestin. Ya, anak-anaknya mengajar solat, ajar mengaji Quran, ajar hafal Al-Quran. Ini kerja Syekh Ahmad Yasin. Di samping itu dia menanamkan semangat jihad. Ya, berlakunya kelompok kecil-kecil, tuan-tuan, tarbiyah, didik anak-anak muda. Ini nak ceritanya Syekh Ahmad Yasin, tuan-tuan. Ya. Jadi tuan-tuan, sehinggalah tarbiyah itu besar. Ya, dan kita lihat bagaimanakah sebahagian, sebab
Negeri Arab ni dia simple tuan-tuan. Kadang-kadang dia tak macam kita, complicated sangat. Ya, jadi mana datang solat, datang mengaji Quran, hafal Al-Quran, itu yang memberikan semangat kepada mereka tuan-tuan. Ya. Apabila mereka memahami Al-Quran, mereka memahami sunnah Rasulullah, mereka memahami tentang solat jemaah tuan-tuan, inilah kekuatan sebenarnya. Bila umat Islam bersatu kembali pada masjid, inilah yang menyebabkan inilah yang memberi kekuatan kepada mereka tuan-tuan. Saya pernah pergi ke Gaza. Saya tengok tuan-tuan ya, ditulis di dinding-dinding tulisan tuan-tuan ya, di dinding masjid kan ditulis itu. Ditulis apa tuan-tuan? Ditulis yang antara orang-orang yang baiknya ialah orang yang menjaga solat kan, orang-orang yang menjaga Al-Qurannya. Inilah dua senjata yang kamu akan memerangi Yahudi. Tuan-tuan, dia balik pada asas tuan-tuan. Jadi suasana ya, solat, suasana Quran begitu hebat, terutamanya di Gaza. Ya, saya pergi tuan-tuan ya, tahun 2012. Masa tu belum, mungkin perang pun tak banyak lagi tuan-tuan ya, 2012. Kalaulah masuk subuh tu pukul 4 pagi tuan-tuan ya, pukul 4 pagi masuk subuh ya, musim sejuk ni dia sejuk tuan-tuan. Kita macam kita nak pergi masjid tak susah, pakai kain pelekat boleh pergi masjid dah kan. Dia kena pakai 3 lapis 4 lapis tuan-tuan baru boleh pergi masjid, sejuk. Tetapi tuan-tuan saya lihat tuan-tuan yang pegangan mereka, komitmen mereka tuan-tuan ya, di Gaza ni, pukul 4 masuk subuh, pukul 3 dah penuh saf yang pertama. Pukul 3 pagi tu dah saf penuh, saf pertama. Ada yang baca Quran, ada yang sembahyang tahajud, ada yang baca Quran, ada yang berzikir, ada. Saf pertama dah penuh. Tuan-tuan, itu kekuatan. Dan bila kita tengok pula tuan-tuan, sembahyang subuh mereka memang penuh masjid. Yang tu yang Yahudi kata, kalau kamu nak lawan Yahudi, jangan harap nak boleh menang kalau sembahyang subuh kamu tak sama dengan sembahyang apa tuan? Sembahyang Jumaat kan? Betul, memang mereka penuh dengan masjid dengan sebab itu tuan-tuan, inilah satu kekuatan yang ada pada umat Islam yang berada di Gaza. Pertama. Yang kedua, saya tengok tuan-tuan ya, di tempat-tempat hafal Al-Quran, mereka bukan ada macam kita ni dua asrama. Dia hafal Quran ni petang-petang ya, main petang-petang hafal Quran ya. Di antara tempat yang banyak hafiz Al-Quran di Gaza. Sebab itu setiap 3 tahun ada yang graduasi orang yang hafal Al-Quran. Ada 200 orang, 300 orang, setiap tahun ada tuan-tuan. Dan ceritanya pegangan mereka dengan Al-Quran kuat tuan-tuan ya. Azan dulu kan.
La ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi da'wati. Jadi tuan-tuan, baru-baru ini tuan-tuan, ya, apabila kita tengok tuan-tuan ya, keganasan Israel, ya, Israel ni ganas, ya, dia melakukan beberapa penipuan, dia melakukan keganasan, ya, kepada rakyat Palestin sendiri tuan-tuan. Sebab itu rakyat Palestin macam di Gaza tuan-tuan, ya, Gaza tu adalah Besar Melaka lah lebih kurang, ya, semenanjung Gaza tu, ya, dia dizalimi, disekat, ya. Elektrik juga tuan-tuan, elektrik kita dapat elektrik 24 jam tuan-tuan, ya, dia dapat 1/3 daripada 24 jam, 8 jam. Jadi yang bakinya gelap. Jahatnya Yahudi tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan, yang bila orang Palestin datang ke Malaysia belajar elektrik lah apa, dia pasang Mossad kat sini tuan-tuan, dia bunuh pula Dr. Fadhi yang duduk di Gombak. Siapa bunuh? Israel. Tuan-tuan, sebab itu tuan-tuan, baru-baru ni hari Sabtu, pertama kita lihat tuan-tuan, tentera Hamas ni walaupun dengan serba kekurangan yang ada tuan-tuan, dia telah merencana, memasang strategi bagaimana nak menyerang Israel. Memang dari sisi kekuatan memang tak sama, Israel lebih kuat, tetapi tuan-tuan, mereka yakin. Sebab apa? Sebab kita bersama dengan Allah. Ya, tuan-tuan, itu tuan tengok ya, macam manakah ya serangan, ya, macam mana dia telah menceroboh masuk ke Israel. Pertama, strategi ya tuan-tuan, strategi itu siapa pun tak tahu, sampai orang Palestin sendiri pun tak tahu. Dan ketika itu tuan-tuan, orang-orang Israel tengah melakukan perayaan. Dia adalah perayaan dia tuan-tuan, ya, perayaan Kippur lah apa tuan-tuan, ya, kerana kemenangan mereka dengan tahun 67 dulu dia menyambut kemenangan, ya, minum araknya macam-macam tuan-tuan, dalam keadaan rakyat Palestin Hamas, ya, masuk ke negara mereka tanpa disedari. Dia masuk 3: darat, laut dan udara. Tuan-tuan, ya, nak cerita tuan-tuannya bahawa senjata yang ada pada mereka apa saja tuan-tuan, ya, dia menggunakan, dia sebut dalam bahasa Arabnya dia panggil tayyarah syari'iyah. Saya baca apa dia tayyarah syari'iyah ni, rupanya payung terjun yang ada kipas belakang, yang selalu orang duk terjun bukit apa tuan-tuan, ya, itu ya tuan-tuan senjata dia. Dia disebut dalam berita, kata itu $10 satu alat tu $50, nak lawan $1,000 yang senjata yang dimiliki oleh Israel. Tuan-tuan, ini dia kecerdikan mereka dan sebenarnya semangat mereka, ya, walaupun tentera Israel ini mempunyai kekuatan yang hebat, ya, tetapi mereka tidak ada keberanian macam mana rakyat Palestin tuan-tuan. Memang mereka berani tuan-tuan, mereka memang cita-cita syahid, ya, sebab itu mereka boleh untuk menang. Dan sampai saat ini tuan-tuan, tentera Hamas masih lagi memasuki kawasan-kawasan di Israel tuan-tuan. Kita doakan, ya, mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan kepada mereka, dan juga kemenangan itu dapat disempurnakan oleh tentera Hamas tuan-tuan. Ya, dia 3 dia punya senjata dia, daripada udara, daripada darat hanya pakai motosikal tuan-tuan, pakai kereta, ya, macam mana dia boleh pecahkan sepadan, ya, kemudian masuk ke kawasan Israel tanpa Israel sedangkan negara Israel ini negara konon-kononnya hebatlah, ya, walaupun tak hebat mana pun tuan-tuan, sampai orang masuk negara dia pun dia tak sedar diri tuan-tuan, ya, dan masuk sikit demi sikit tuan-tuan. Hari ni katanya tadi sampai dekat Hebron ni lebih kurang dalam 60-70 km daripada Gaza tuan-tuan, ya. Tak mau keluar. Jadi tuan-tuan, itu dia, ya. Lagi tuan-tuan, kita lihat bagaimanakah semangat rakyat Palestin ini tuan-tuan, ialah kerana mereka adanya Allah. Itu yang tak mengentar daripada mereka tuan-tuan. Dan kalau kita lihat pun sejarah
ya, mereka yang berjuang untuk Palestin tuan-tuan, ya, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi, di zaman para sahabat, ya, berlakunya peperangan Yarmouk, ya, tentera Khalid ibn Walid ni ada 40,000 orang nak lawan dengan Rom ketika itu tuan-tuan, 200 hingga 300,000 orang lawan 40,000 orang tuan-tuan. Tapi Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam, ya. Di zaman Rasulullah berlakunya peperangan Mu'tah, ya, orang Islam ada 3,000 orang lawan Rom ketika itu hampir 100,000 orang, tapi Allah berikan kemenangan kepada orang umat Islam tuan-tuan. Jadi kita tak perlu takut tuan-tuan, ya. Ini di antara akhlak orang Palestin tuan-tuan, bila tengok tentera ni, perempuan ni bawa anak tuan-tuan, dia tak bunuh lah, dia tak caci mak, dia tak makilah kau perempuan ni tuan-tuan, kerana ada anak dan seumpama kesiannya mereka tuan-tuan. Ini tuan-tuan tu dia. Jadi makna dia tuan-tuan, walaupun mereka ini kekurangan, kesempitan tuan-tuan, tetapi mereka yakin dengan janji Allah. Ya, janji Allah, Allah mengatakan umat Islam boleh menang, boleh beroleh kemenangan. Sebab itu dia pakai payung terjun pun boleh sampai ke Israel tuan-tuan. Dan mereka telah melancarkan lebih kurang 5,000 roket daripada Palestin dan daripada Gaza pergi sampai ke Tel Aviv. 5,000 roket tuan-tuan. Yang ini yang paling menakutkan Yahudi. Satu lagi Yahudi ni tuan-tuan, di antara dia ada istimewa dia Yahudi ni tuan-tuan. Di antara keistimewaan Yahudi ni adalah penakut. Tuan-tuan, dia penakut luar biasa. Ya, bila kita tengok tuan-tuan, dia bila mari roket dia dah gelabah dah. Dia dah masuk dalam tong sampah dah masuk, takutnya. Ya. Dan itu bukan orang awam, itu tentera. Itu tentera Yahudi tuan-tuan. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, orang-orang Yahudi ni amat penakut tuan-tuan. Ya, sebab itu walaupun mereka mempunyai persenjataan yang hebat, kuat, tetapi jiwa mereka adalah jiwa yang lemah. Jiwa yang lemah. Ini tuan-tuan, bila sebut jiwa yang kuat tuan-tuan, jadi sebab itulah kita umat Islam tuan-tuan, pada hari ini kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah berikan kemenangan kepada umat Islam yang berada di Palestin. Sebab itu saya pada malam ni tuan-tuan, saya mengajak tuan-tuan, ya, untuk sama-sama kita support mereka. Kami di Aman Palestin, kami tak support mereka masa berperang, ya. Ada perang kalut tuan-tuan, ya. Tak, kita buat kerja secara konsisten tuan-tuan, ya. Perang ke tak perang kan, kita tetap menolong mereka tuan-tuan. Jadi ada sahabat saya di luar, yang dia ada menyediakan borang, ya, borang untuk membuat pemotongan serendah RM10. Ya, kalau boleh edarkan borang tu, ya. Jadi tuan-tuan, serendah RM10, ya. Ataupun tuan-tuan nak buat wakaf di Palestin tuan-tuan boleh berikan RM50, ya. Kita ni ada mak ayah, ya, yang telah meninggal dunia. Di antara amalan yang paling baik ialah amalan wakaf, tuan-tuan, ya. Jadi tuan-tuan, ini juga sebahagian daripada kita menolong mereka. Wakaf tu kita buat hospital. Sebab apa hospital? Sebab ramai di kalangan anak-anak di Palestin yang trauma bila melihat mak ayah dia mati di depan mata dia. Jadi tuan-tuan, kita terpaksa buat hospital psikiatrik, ya, untuk membetulkan, untuk merubat ataupun untuk nak merawat, ya, mereka yang berada. Mudah-mudahan mereka inilah nanti akan menjadi sebahagian dari tentera Al-Qassam yang lawan Israel tuan-tuan, yang lawan Israel tuan-tuan. Dan kita yakin bahawa umat Islam apabila mereka mempunyai, ya, asas iman yang kuat, mempunyai, ya, solat, menjaga solat yang kuat tuan-tuan, ya, begitu juga dengan Al-Qurannya, insya-Allah Allah akan menurunkan kemenangan kepada mereka tuan-tuan. Cuma saat dia bila kita tak tahu. Tak tahu tuan-tuan. Dan Nabi SAW menyebut dalam hadisnya bahawa umat Islam pastinya beroleh kemenangan tuan-tuan. Kata Rasulullah, la taqumus sa'ah, tak akan berlakunya kiamat hatta yuqatilul muslimuna al-yahud, sehinggalah orang Islam membunuh orang-orang Yahudi. Yakhtabi'il wara'il hajar wa syajar, ketika itu Yahudi berlari di belakang batu dan pokok. Qala hajar wa syajar, maka pokok dan batu bercakap, ya muslim wa ya abdullah, wahai orang Islam, wahai hamba Allah,
ta'ali wara'il Yahudi, mai sini belakang aku dia Yahudi, faqtuluh, bunuh dia. Tuan-tuan, kata Rasulullah, akhir zaman umat Islam akan bunuh orang Yahudi. Yahudi lari, tuan-tuan, dia sampai batu dan pokok bercakap, mari sini belakang aku dia Yahudi, bunuh dia. Tuan-tuan, ya, satu pokok tak bercakap, nama dia pokok gharqad, innahu min syajaril yahud, kerana dia adalah pokok Yahudi, tuan-tuan. Ya tuan-tuan, marilah sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan pada mereka, dan kita mengambil asbab. Mungkin RM10, RM50 yang kita bagi, tuan-tuan, ya, untuk menolong mereka, itulah asbab Allah memberikan kemenangan. Allah nak tengok kita, tuan-tuan, walaupun kita duduk jauh 8,000 km, tapi kita mampu untuk memberikan kebaikan dan juga memberikan kemenangan untuk mereka, insya-Allah, tuan-tuan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ansur ikhwal muslimin fi Palestin. Ya Allah, bantukanlah umat Islam yang berada di Palestin. Ya Allah, bantukanlah tentera-tentera Hamas yang menyerang Israel pada saat dan ketika ini. Ya Allah, Kau berilah kegerunan dan kegentaran kepada Israel. Kau berilah kekuatan dan keampuhan kepada umat Islam yang berada di Palestin. Ya Allah, kuatkanlah mereka. Ya Allah, Kau turunkanlah asbab-asbab kemenangan kepada mereka. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami ini sentiasa dapat menyokong mereka yang berada di Palestin. Ya Allah, bagilah kekuatan kepada kami untuk membantu mereka untuk berjihad di Palestin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu